Pada malam ini adalah pembedahan caesarean. Adakah ia keperluan ataupun pilihan? Di mana pembedahan ini merupakan satu pembedahan yang biasa, satu pembedahan besar yang dilakukan di kalangan para wanita yang berada dalam situasi ketika ingin bersalin dan juga ketika mengandung. Namun apa lagi yang kita perlu tahu mengenai pembedahan ini? Mengandangkan pembedahan ini juga merupakan satu alternatif di mana ia boleh berlaku tanpa dirancang dan juga berada dalam situasi dalam kecemasan. Apa lagi yang kita perlu tahu? Bersama kita di studio pada malam ini ada Dr. Femi Paraba yang merupakan penoding ONG dan pelatih fertility Metro IVF. Doktor, apa khabar? Khabar baik, Fitri. Terima kasih kerana sudi menjemput doktor balik. Anytime saja bersama dengan doktor. Memandangkan kita perlukan ilmu dan juga informasi dengan doktor mengenai topik kita pada malam ini. Okey, baik doktor. Kita teruskan perbincangan kita tanpa membuang masa. Boleh doktor terangkan kepada kami dan juga penonton di rumah mengenai pembedahan caesarean ini ataupun dengan nama singkatannya dikenali sebagai Caesar. Okey, Caesar ini. Bagaimana? Apa yang kita perlu tahu, doktor? Okey, pembedahan Caesar ni ialah pembedahan macam Fitri kata tadi dalam intro yang actually sangat biasa dibuat. Kita ada peratusan, kita selalu cek peratusan berapa yang Caesar dibuat daripada jumlah keseluruhan bersalin dekat Malaysia for example atau dekat negara-negara lain. So walaupun kebanyakan orang masih cuba bersalin secara biasa, apa kita panggil normal delivery, lahir biasa, tetapi peratusan Caesar kita nampak semakin naik. Kalau katakan kita tengok 20 tahun lepas pun peratusan Caesar daripada semua delivery di Malaysia hanya dalam 15%. Figure yang terbaru daripada 2017 ialah dah naik sampai ke 30%, about 30-31%. So nampak sangat kenaikan yang mendadak kan, daripada 15% dah 2 kali ganda kepada 31%. So pembedahan ni memang cara nak bersalinkan baby, as most of our audience tahu. Apa yang mendorong, faktor apa yang mendorong kenaikan daripada 15% tu hingga ke 31% tu? Okey, dia ada dua faktor utama sebenarnya yang mendorong. Faktor yang pertama ialah lebih banyak doktor pakar sakit puan sekarang ada apa yang kita boleh katakan dia lebih cenderung untuk buat kecemasan kalau dia nampak baby dah mula lemas. Maksud dia 20 tahun yang lepas cara kita untuk memantau kesihatan baby di dalam perut ibu mungkin tak semoden sekarang. So sekarang cara pemantauan dah semakin moden, so lebih senang untuk tahu yang baby dah lemas. Dan bila pemantauan tu menunjukkan baby dah lemas, kebanyakan doktor akan buat pembedahan lebih awal. Berbanding dengan kalau katakan 20 tahun lepas di mana pemantauan is not as good, so dia mungkin akan membuat pembedahan lebih lambat dan still nak cuba untuk bersalin biasa. Yang kedua, faktor kedua ialah faktor pesakit sendiri. Because kita saya rasa personally kita dah sampai kepada tahap kat masyarakat di mana semua pesakit di rumah, pesakit yang masuk ke hospital, dia tahu yang hak-hak pesakit ada, yang dia perlu beri input kepada setiap keputusan yang dibuat kerana keputusan tu ada kadar efek terus kepada pesakit, kepada baby pesakit, kepada badan pesakit. So more and more patients sekarang membuat keputusan untuk menjalani pembedahan secara elektif dan bukan saja kecemasan. Ini adalah dua faktor utama yang mendorong kenaikan peratusan pembedahan Caesar dibuat. Okey, menarik di mana seperti apa yang dikongsikan oleh Dr. Pravin tadi menceritakan mengenai keadaan realiti mengenai pembedahan ini dan juga penyakit-penyakit yang dilihat agak kritikal pada masa kini yang memerlukan rawatan sebegini. Baik doktor, lazimnya bilakah keadaan yang memerlukan rawatan ini diperlukan bagi pesakit-pesakit untuk rawatan Caesar ni doktor? Okey. So rawatan Caesar, pembedahan Caesar ni dibahagi kepada dua sebenarnya. Kepada pembedahan Caesar elektif, yang bermaksud kita merancang pembedahan tu mungkin seminggu lebih awal. So pesakit dah tahu kena puasa daripada malam ni, masuk hari selepas tu dan kita buat Caesar sebagai elektif. Dan juga pembedahan Caesar kecemasan atau emergency. So dia terbagi kepada dua ini. Dan dua ini yang merupakan macam mana pembedahan Caesar. So untuk kes-kes elektif tadi macam bila doktor terangkan tentang pemilihan pesakit daripada keputusan sendiri, dia masuk di bawah kategori elektif. And ada banyak lagi yang di bawah kategori elektif yang ada indikasi obstetrik. Apa maksud dia indikasi obstetrik ni? Maksud dia pesakit itu ada patologi perubatan yang menyebabkan mesti buat caesarean section. Maksud dia pesakit itu tidak dibenarkan secara perubatan untuk bersalin biasa. Contohnya macam uri kat bawah. Uri kat bawah atau lazimnya dikenal sebagai placenta previa adalah satu keadaan di mana ibu atau pesakit tidak boleh bersalin biasa sebab uri itu ada di bahagian pembukaan di mana sepatutnya baby akan turun dan keluar. So pesakit sebegini memang perlu
pembedahan caesarean elektif. Ada juga baby yang songsang. So baby songsang mungkin 20 tahun lepas, ada juga banyak doktor yang memberi peluang untuk cuba melahirkan secara songsang, tetapi dengan data terbaru menunjukkan yang risiko kepada baby amat tinggi kalau cuba lahiran songsang. So kebanyakan baby yang songsang akan dibagi tarik pembedahan elektif untuk caesar. So di antara elektif ada yang memilih sendiri walaupun tak ada indikasi obstetrik atau perubatan yang lain, dan ada juga yang ada indikasi perubatan yang perlu dijalankan. Kategori kedua pula ialah kategori kecemasan. Bila kecemasan ni maksud dia caesar itu tidak dirancang, pesakit tidak puasa, tidak dibagi tarik, pesakit tu dah mula proses nak bersalin, proses dah masuk labor dan masalah berlaku yang menyebabkan doktor terpaksa melakukan pembedahan. Yang paling lazim berlaku macam doktor ceritakan tadi bila bayi dah mula lemas. So cara pemantauan kita yang dipanggil CTG, di mana kita tengok degupan jantung baby adakah dia masih normal ke tak. Kalau dia menunjukkan degupan yang abnormal, bermaksud baby tu dah mula lemas, kita biasanya akan buat pembedahan. Dan dia ada banyak juga lagi yang faktor-faktor yang boleh menyebabkan pembedahan kecemasan, seperti pangkal rahim tak buka dengan betul. Sepatutnya dalam 10 jam paling lama atau 12 jam ibu dah bersalin. Tapi ada setengah golongan ibu yang dah dalam proses nak bersalin untuk 12 jam dan pangkal rahim masa terbuka hanya 5 cm atau 6 cm. So kita panggil ni poor progress. Dia tak jalan dengan betul dan terpaksa buat pembedahan juga. So itulah lazimnya bila kita terpaksa melakukan pembedahan caesar kecemasan. Baik, itu merupakan faktor-faktor dan juga yang membawa keadaan kenapa perlunya rawatan ini bagi ibu-ibu yang dilihat agak kritikal dan juga memaksa mereka untuk menjalani pembedahan ini. Jika kita lihat sekarang ni doktor, persekitaran pada masa kini di zaman era modernisasi ni, di zaman digital ni, semua dia di hujung jari ni. Jadi trend, kalau apa-apa semua nak ikut trend je. Macam ketinggalan lah kalau tak ikut trend di media sosial tu kan. Jadi untuk rawatan ini, adakah ia merupakan satu trend ataupun memang menjadi pilihan di kalangan para ibu? Daripada dalam 10 tahun yang lepas dekat Britain, dia orang ada frasa dalam bahasa Inggeris yang dipanggil too posh to push. So ini merupakan kepada golongan elit atau golongan yang berpendapatan tinggi yang tidak hendak melalui kesakitan masa nak bersalin, yang tidak hendak melalui proses bersalin yang mungkin panjang dan akan memilih untuk melakukan pembedahan elektif. So memang as masyarakat semakin membangun dan teknologi ada di sekitar tangan, banyak orang dekat social media pun nampak artis-artis tempatan, nampak artis kegemaran buat caesar secara elektif. So yes, ada juga pesakit yang membuat keputusan berdasarkan sentimen-sentimen orang lain, artis yang lain ke orang yang daripada golongan atasan. So selalu bila pesakit datang ke doktor sakit puan dan minta caesar, kita hendak tahu secara lanjut kenapa. Kebanyakan pesakit yang hendak caesar sebenarnya adalah kerana unsur Fitri rasa apa? Takut. Kerana unsur takut nak melalui proses bersalin. Dah dengar cerita daripada kakak, daripada kawan perempuan di mana kesakitan tidak boleh dilalui, memang sakit sangat. Stigma-stigma yang ada tu. So dia akan pilih cara caesar dengan anggapan kerana caesar dibagi bius tak ada sakit langsung. So that's why kebanyakan orang pilih. So memang salah satu daripada punca utama peningkatan dalam peratusan caesar yang dibuat adalah kerana masyarakat dah semakin moden dan semua orang boleh tengok dekat social media bagaimana orang lain bersalin dan membuat pilihan secara sendiri. Dan walaupun doktor menghormat hak asasi pesakit di mana pesakit boleh memilih, tetapi alasan dia kena munasabah juga. Dia tidak boleh jadi alasan yang tidak munasabah. Pun begitu bagi pesakit-pesakit yang mempunyai stigma ini, yang ada begitu skeptikal juga ragu terhadap rawatan-rawatan moden ini walaupun terbukti keberkesanan dia, bagaimana doktor mengambil pendekatan untuk memberikan motivasi dan juga meyakinkan pesakit-pesakit ini untuk menghadapi rawatan ni? Kita buat kempen selalu dekat hospital, dekat secara peringkat kebangsaan, Kementerian Kesihatan buat kempen. Kita nak beritahu ibu mengandung, especially ibu-ibu yang muda, ibu-ibu yang pertama kali bersalin, yang dia tak ada stigma kalau nak
mengalami pembedahan cesarean. Tetapi cara bersalin normal ada juga banyak kebaikannya. Dan itu yang kita cuba menyampaikan. Akhir kata memang kaunseling diperlukan. Memang setiap pesakit kalau boleh kena berbincang dengan doktornya dengan mendalam sebelum membuat keputusan untuk membuat pembedahan cesarean. Because walaupun kita daripada intro tadi Fitri kata dia pembedahan biasa yang buat, tapi Fitri juga gunakan perkataan major. Dan memang betul dia pembedahan major, dia masih ada risikonya kalau membuat pembedahan ini. So setiap pesakit sebelum membuat keputusan sebegini perlu ada informasi yang komplit sebelum membuat keputusan sebegini, sebab dia boleh ada kesan susulan kepada pesakit itu sendiri sementara caesar berlaku. Kalau ada pendarahan, kalau ada terkena usus ke pundi kencing, walaupun risiko-risiko ni amat kecil. Dan kita buat caesar setiap hari mungkin dalam sehospital 15 kali, tetapi masih ada risiko yang terlibat. So untuk pesakit-pesakit yang tengah fikir bagaimanakah cara terbaik untuk bersalin, saya punya nasihat adalah untuk menjumpa doktor dan mendapat sebanyak maklumat yang boleh. Itulah yang kita kata kita nak ambil informed consent daripada pesakit. So untuk dapat informed consent, pesakit kena ada semua maklumat sebelum membuat keputusan. Okey, baik. Perlu didedahkan dulu dalam diri dengan ilmu ya doktor. Betul? Okey doktor, selepas proses bersalin ini, para ibu akan melalui kehidupan yang dikenali sebagai berpantang. Okey, dan juga dari segi perubatannya adalah penyembuhan. Bagaimana dengan kaedah pembedahan scissors ini? Bagaimana dari segi penyembuhan dan juga jangka masa yang perlu dilalui oleh para ibu yang menjalani rawatan ini, doktor? Pembedahan ini. Dia punya, kita akan berbandingkan para ibu dalam golongan ini dengan para ibu yang mengalami bersalin biasa, kelahiran biasa. So apa yang kita boleh dapati, yang pertama dari segi penyembuhan, sememangnya orang yang menjalani pembedahan maupun elektif atau emergency caesar akan mengambil masa yang lebih lama untuk sembuh dengan sepenuhnya. Because kalau dah bersalin biasa, kebanyakan kali kalau ada koyak dekat bahagian perineum, dia akan dijahit. Dan bila awak jahit, kebiasaannya dalam seminggu dua dah sembuh penuh. Walaupun mungkin ada sakit untuk 2-3 hari je, tapi dalam seminggu dua dah sembuh penuh. Bila kita potong perut seseorang dan memotong setiap lapisan untuk sampai ke rahim, keluarkan baby, dan jahit balik setiap lapisan, dia ambil lebih banyak masa. Kebanyakan pesakit tak mendapat, dia rasa sama saja sebab luka kat luar, luka dekat kulit perut sebenarnya dalam 2 minggu dah okey. So dia pun rasa sebenarnya semua dah okey, tetapi luka-luka dalam yang kita dah jahit dah akan mengambil lebih banyak masa. So untuk betul-betul sembuh daripada caesar berbanding dengan orang yang bersalin biasa saja mungkin akan ambil sebulan atau 6 minggu. Tempoh pantang selalu 42 hari. So it might take the whole of tempoh pantang untuk pulih secara fizikal. Secara fizikal berbanding dengan pesakit yang menjalani bersalin biasa. So itulah perkara yang paling ketara kalau nak tengok perbandingan perbezaan antara ini. Dari segi hormon dan pendarahan macam period, kebiasaan kedua-dua akan mendapat period pada masa yang sama selepas bersalin, iaitu lepas pantang dah habis, kalau si ibu tidak menyusu sepenuhnya, period akan datang balik sebenarnya dalam sebulan, dalam 6 minggu. Untuk ibu yang menyusu sepenuhnya, dia mungkin akan ambil masa yang lebih lama bila ibu dah mula kurangkan penyusuan dalam 6 bulan ke 7 bulan. So dari segi hormon, dari segi emosi wanita, pemulihan hampir sama. Cuma dari segi fizikal memang ada banyak perbezaan di antara caesar. And then yang doktor cakap tadi, kita cakap tentang susulan dia, caesar. Kalau setiap orang yang menjalani caesar, dia berbeza. So ada, for example, pesakit yang dah mengalami caesar 4 kali, yang tak ada sakit langsung. Yang lepas 5 tahun tak ada sakit langsung, buat aktiviti kerja fizikal tak ada masalah. Ada pula pesakit yang mengalami 1 caesar dan 4 tahun selepas tu masih ada sakit dekat perut. Masih ada sakit bila dia makan sekali-sekala, kerana dalam perut semua usus dengan organ-organ lain sebab dah pernah bedah sekali, dah mula lekat sedikit. Dan dia akan tarik-tarik dan pesakit tu akan ada sakit. So itu satu kesan. Kesan yang kedua, sebab dah ada insisi dekat perut di mana kita buat untuk nak keluarkan baby, sometimes dia boleh lebih cenderung dapat hernia, di mana usus boleh keluar daripada benda itu. So itu pun salah satu risiko daripada caesar. Walaupun risiko dia tak banyak, kalau kita banding dengan bersalin biasa, dia ada lebih tinggi risiko untuk si ibu kalau menjalani caesar. Itu dia. Tetapi kita juga ingin ketahui, apakah
apakah yang akan berlaku kepada bayi yang dilahirkan itu apabila para ibu menjalani rawatan pembedahan caesar ini? Namun kita akan berhenti berehat seketika. Juga kepada anda, teruskan bersama kami di segmen Tanya Doktor. Kita bertemu lagi selepas ini. Terima kasih terus kekal bersama kami di studio malam. Baik, sebelum kita kembali semula untuk segmen Tanya Doktor, di mana saya ingin wawarkan kepada anda satu perkara penting, di mana mulai 20 Ogos depan pada hari Isnin, studio malam akan bersiaran secara langsung pada jam 9 malam, bukan lagi seperti waktu kebiasaan pada malam ini, sebelum ini di jam 10. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan 20 Ogos hari Isnin, studio malam pada jam 9 malam. Baik, kita teruskan segmen Tanya Doktor pada malam ini seperti yang sebelum kita berhenti berehat seketika tadi, Doktor. Di mana saya timbul persoalan bagaimana pula kesan dia kepada bayi tersebut. Itu memang persoalan yang baik, Fitri. Sebab kebanyakan, tadi Fitri, dia dua soalan dan satu sebenarnya. Because tadi Fitri ada tanya bagaimana pula dalam kalangan generasi baru dan social media. So selain daripada social media, banyak pesakit sekarang ada akses kepada benda-benda di internet untuk baca tentang kelahiran normal. So kalau pesakit yang baca tentang kelahiran normal versus kelahiran jenis cesarean untuk bayi, dia akan mendapati di mana kebanyakan studi yang dibuat di mana-mana country around the world mahupun di Malaysia menunjukkan yang untuk bayi yang keluar daripada cesarean section, dia ada kurang risiko berbanding dengan yang bersalin biasa. So itu juga menjadi faktor di mana kaum ibu, kaum hawa akan memilih untuk membuat pembedahan elektif sebab dia rasa daripada studi ni nampak sangat bayi okey. Kenapa? Sebab bila bayi melalui kelahiran biasa, dia kena melalui birth canal wanita, dia kena melalui ruang untuk bersalin, dan memang pada masa itu dia akan mengalami tekanan dan stres seperti mana semua bayi yang mengalami kelahiran biasa akan juga. Sementara di cesarean pula, pemotongan dibuat oleh doktor dan doktor mengeluarkan bayi itu. So dia tak ada stres, dia tak ada ditekan oleh tulang mak dan semua itu. So dia ada plus and minus. Kalau awak baca studi itu saja, memang bayi ada risiko kurang kalau kita buat caesar. Tetapi bayi yang keluar caesar pula sometimes memerlukan bantuan oksigen. Kenapa? Kerana stres kelahiran bila berlahir biasa akan menyediakan paru-paru bayi untuk keluar dan berfungsi dengan kuat. So kita mendapati daripada banyak kajian yang bayi yang melalui pembedahan cesarean akan lebih cenderung untuk memerlukan oksigen daripada bayi yang melalui kelahiran biasa. So seperti mana-mana keputusan yang hendak dibuat, dia ada pro dan con untuk dua-dua. So that's why dia bukan betul nak cakap yang bayi akan 100% lebih selamat kalau keluar ikut kaedah caesar. Tapi itu pun memang menjadi sebab kenapa kebanyakan pesakit membuat pilihan tu. Dia cakap, doktor, saya dah baca online dan saya baca di mana kelahiran caesar ni lagi bagus untuk bayi. So tidak dapat dinafikan risiko kepada bayi memang kurang sedikit kalau kita buat kelahiran caesar. Tapi kebiasaannya bila kita memberi maklumat ni kepada pesakit, kita kata kalau masih ada semangat untuk cuba kelahiran biasa, kita akan memantau keadaan bayi dengan terperinci. Dan sekiranya kita nampak yang bayi tu mungkin lemas ke, mungkin dah mula tak sihat, memang kita akan buat juga caesar. Okey, baik. Satu penjelasan yang tuntas sekali mengenai persoalan yang saya lontarkan seperti tadi. Baik, doktor. Bila di zaman yang semakin terbuka ni, ada maklumat ni, dia pengaruhi untuk orang, ada dia satu budaya dan juga satu segmen kepada masyarakat itu sendiri, di pada sekarang ni kita lihat ada banyak senaman-senaman. Walaupun saya tengok senaman yang agak pelik juga, saya tengok kan yang Kiki Challenge dan benda lah semua doktor kan. Tapi tak apa, kita bukan nak cakap pasal Kiki Challenge. Okey, jadi bagi golongan ibu yang menjalani pembedahan caesar ni, adakah bentuk-bentuk senaman yang boleh dipraktikkan selepas berakhirnya tempoh berpantang, doktor? Okey. Now, dari segi kita lihat daripada dua bahagian. Yang pertama, masa tempoh pantang, dan yang kedua selepas tamatnya tempoh pantang. Now, masa tempoh pantang, walaupun banyak ibu yang bersalin biasa akan mula bersenam dengan doktor nak gunakan perkataan agresif, bukan agresif lah, dengan semangat sedikit. Untuk pesakit caesar memang tidak boleh memulakan senaman awal sangat. Kenapa? Kerana macam doktor cakap tadi, penyembuhan caesar secara keseluruhan
keseluruhan akan memakan masa yang lebih lama. Sakit yang dialami oleh pesakit akan lebih lama. So sejenis dari segi apa jenis exercise yang boleh dilakukan, memang pada awalnya dia mungkin adalah exercise yang sederhana sedikit. Lepas pantang, berbanding ibu yang mengalami kelahiran normal dengan ibu yang menjalani cardiac cesarean section, sebenarnya daripada segi exercise boleh bersama saja. Boleh sama dalam tahap dia, boleh moderate, because bila penyembuhan fizikal dah berlaku, sebenarnya apa-apa exercise pun boleh dibuat untuk kaum ibu. So masa yang lebih penting ialah masa pantang, masa 6 minggu yang pertama, because itulah di mana penyembuhan fizikal berlaku. Tapi dari segi selepas pantang memang tak ada perbezaan sangat. Okey, baik. Apabila kita sudah mula mengenai kaedah cara pembedahan ini, adakah ibu bersalin boleh menyusu badankan kepada ibu yang dilahirkan, kepada anak yang dilahirkan sebenarnya? Boleh. Sebenarnya dari segi menyusu anak, dia tak ada perbezaan. Perbezaan yang ada, kalau Fitri dah lihat setakat ni, perbezaan yang ada kebanyakan fizikal kan? Okey, so kebiasaan fizikal yang ada pada kali ini hanya kalau ibu tu mengalami kesakitan kerana mengalami pembedahan, dan kesakitan tu membuat susah untuk menggerakkan baby dekat buah dada. So dari segi itu memang ibu yang hendak menyusu anak sepenuhnya akan lebih senang dalam mungkin 3-4 hari pertama kalau mengalami kelahiran normal berbanding dengan ibu yang mengalami cesarean. Sebab hari pertama selepas cesarean, ibu tidak dibenarkan naikkan kepala sampai 6 jam lepas pembedahan. Yang kedua, kebanyakan ibu hanya akan makan malam itu atau pagi seterusnya. So penyusuan baby selalunya, walaupun kita cuba untuk memulakan 3 jam selepas bersalin, kalau mengalami kaedah cesarean dia mungkin akan ditangguhkan sedikit berbanding dengan ibu yang bersalin biasa, di mana kebanyakan boleh start dalam 3 jam dan dia boleh berjalan. Pesakit caesar biasa hanya akan berjalan pada hari seterusnya. So ini semua merupakan faktor-faktor fizikal yang menyebabkan dia susah untuk memulakan penyusuan badan berbanding dengan ibu yang mengalami kelahiran normal. Dari segi diet pemakanan, doktor, adakah ianya terdapat sedikit perbezaan ataupun sama saja dengan bersalin secara normal? Ini lebih kepada pantang ibu bapa kat rumah dengan saya pun masih ingat lagi bila ayah saya mengalami pembedahan jantung, mak saya memastikan dia kena makan yang pati ikan haruan. Doktor dah buat study research, tak ada research langsung yang menunjukkan ikan haruan ni akan membagi scar yang lagi bagus ke, tetapi saya tahu banyak sakit. Dari segi perubatan, kita tidak ada apa-apa yang tidak boleh diambil, kecuali pesakit yang ada kencing manis. Kalau pesakit yang ada kencing manis masa mengandung, kalau dia tak kontrol kencing manis lepas operation, dia punya luka akan lebih lambat sembuh daripada orang biasa. So itu yang merupakan yang paling. Selain daripada itu memang tak ada pantang sangat terhadap diet. Kawalan tu tak ada kalau ada yang mengatakan kawalan tu, itu untuk tambah je, doktor, daripada social media sekarang, doktor. Itu daripada social media dengan banyak orang yang berbeza. Ya, doktor. Okey, doktor. Bagi ibu yang mengalami satu kes di mana untuk kali pertama melahirkan anak ini yang memerlukan pembedahan ini, bagaimana pula untuk sekiranya kelahiran yang seterusnya? Adakah ia juga masih diperlukan pembedahan ini? Itu pun soalan yang bagus, Fitri. Dia ada dua kategori yang kita kena tengok. Yang pertama dari segi fizikal. Dari segi fizikal, kalau pembedahan pertama yang dilakukan tiada komplikasi semasa pembedahan, kita beri ibu peluang untuk bersalin secara biasa untuk anak seterusnya. Kalau mana-mana ibu dah pernah menjalani pembedahan 2 kali, dia tidak dibenarkan lagi untuk bersalin biasa. Setiap kelahiran lepas nombor 2 terpaksa pembedahan. So ibu yang dah mengalami caesar sekali dengan tiada komplikasi apa-apa dalam pembedahan akan diberi peluang untuk bersalin biasa, dan 70 ke 80% daripada ibu yang cuba bersalin biasa akan mendapat kelahiran biasa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari segi psikologi. Dari segi psikologi ni beza sikit, sebab sekarang awak ada wanita yang telah mengharungi 12 jam mungkin dalam nak bersalin, dah ada trauma sebab kesakitan, dan terpaksa melalui caesar akhirnya juga. So persoalan yang lazim dibagi kepada doktor ialah,
doktor boleh garanti ke dia tak berlaku lagi? Dan doktor memang tidak boleh bagi garanti 100%. So pesakit jenis ni biasa akan memilih untuk mengalami elective seizure kali ini daripada cuba. So dia dari segi mental dan fizikal. Dari segi fizikal memang tak ada larangan sangat. Tapi dari segi mental memang pesakit tu kena diberi kaunseling yang bernas sebelum dia membuat keputusan sebegini. Okey, kita sudah sampai ke penghujung segmen Tanya Doktor untuk malam ini. Jadi kita ingin akhirin segmen untuk Tanya Doktor pada malam ini, doktor, di mana harapan dan juga nasihat buat daripada doktor buat kalangan para ibu penonton Studio Malam yang sedang menyaksikan di rumah pada malam ini, doktor. Nasihat doktor senang. Walaupun doktor seperti mana dikatakan tadi ada memang memberi setiap pesakit hak untuk memilih secara sendiri sama ada hendak melalui kelahiran biasa atau cesarean. Doktor rasa yang paling penting ialah telitikan maklumat sepenuhnya. Dapatkan cerita yang komplit daripada doktor anda sebelum membuat keputusan. Because walaupun awak ada hak untuk memilih sendiri, sebab dia mesti munasabah macam doktor kata. Dan akhir kata kalau di antara kelahiran biasa dengan caesar, kedua-dua pun baik sekiranya bayi dan ibu dilahirkan